Rencong atau palava, mungkin istilah ini kurang dikenali masyarakat terutama dalam kalangan generasi muda. Namun, tulisan ini pernah menjadi salah satu sejarah terawal dalam sistem tulisan bahasa Melayu. Ikuti laporan khas evolusi sistem ejaan bahasa Melayu bersama wartawan Aisyah Yatim. Pakcik Dong, cuba sebutkan perkataan ini. Ya. Wow, unta. Bukan unta. Wow, burung. Oh, burung. Kupikirkan unta. Dan kalau kita teliti dari sudut sejarahnya, kalau kita lihat ya dalam dunia Melayu ini ada dua ejaan yang terkenal hingga sekarang ini. Satunya sistem ataupun satu sistem tulisan Jawi. Satu lagi tulisan Rumi. Tetapi jika kita lihat dari sudut sejarahnya, tahun-tahun awal kita dulu pelbagai sistem tulisan ada di negara kita. Misalnya sistem tulisan yang dikenali sebagai tulisan rencong, tulisan palava, dan sehinggalah seperti yang saya nyatakan tadi, dua sistem baru ni iaitu sistem ejaan Jawi ataupun tulisan Jawi diperkenalkan disebabkan oleh pengaruh kedatangan pedagang lah dari orang Arab dan juga pengaruh Islam, kedatangan Islam. Bahasa Melayu bukan sahaja indah pada bahasanya, malah makin mendapat tempat di mata dunia. Ia terbukti apabila lebih daripada 300 juta penutur di seluruh dunia. Namun, tahukah anda semua mengapa ejaan bahasa Melayu mengalami perubahan seiring dengan peredaran zaman? Antara faktor yang menyumbang kepada transisi sistem ejaan ialah kehadiran teknologi, peningkatan bidang ilmu penulisan serta pengaruh ekonomi. Salah satu puncanya lah mesin type dan juga komputer kan tak ada waktu itu, tak ada tanda di atas tu. Jadi kita rasakan tidak terlalu kritikal untuk kita mempertahankan pada waktu itu. Walaupun ada pendapat sekarang ini menyatakan ada cadangan supaya abjad I itu dia harus dibezakan antara I taling dengan I pepet. Satu perkara yang penting lah, yang menunjukkan penanda aras kepada pembangunan ataupun tamadun sesuatu manusia lah, satu bangsa lah. Sebab dia berkait dengan usaha untuk meningkatkan bidang ilmu. Satu bangsa yang ada sistem tulisannya. Bahasa Melayu seperti juga bahasa-bahasa lain di dunia yang tidak bersifat statik dan akan terus berevolusi serentak dengan perkembangan sesebuah masyarakat. Ianya seperti kewujudan istilah baharu dan kata pinjam dari bahasa asing yang dilakukan oleh DBP. Kalau kita melihat dari segi itu, bahasa Inggeris lagi agak mengeridukan. Kan? Kalau ejaan dia, kalau kata you bunyinya kan pelbagai. Misalnya CUT kan bunyinya cut. PUT untuk sebutan untuk you itu pun sudah pelbagai lagi masalah. Sedangkan dalam bahasa Melayu ini kita anggap sebagai satu sistem ejaan yang sangat fonemik. Pembudayaan bahasa Melayu perlu diamalkan dalam setiap aspek kehidupan seharian. Bukan sekadar diguna pakai dari sudut akademik, bahasa Melayu juga berfungsi sebagai bahasa pengantara bidang sains, teknologi, ekonomi dan urusan seharian sebagai cerminan jati diri rakyat Malaysia. Aisyah Yatim, Berita RTM.